السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bagaimana disebut dalam pertemuan lepas, Imam Nawawi telah memasukkan 3 ayat Al-Quran, iaitu daripada surah An-Nur, kita baca dah dalam pertemuan yang lepas, dan pada hari ini kita baca ayat daripada surah Al-Hajj. Dia melibatkan berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita yu'azzim sya'airallah, mengagungkan segala syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, kerana mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah timbul daripada hati yang bertakwa. Antara yang disebut oleh para ulama termasuklah masjid-masjid Allah merupakan syiar-syiar Allah. Walaupun syair kalau kita sebut sebenarnya dia berkait dengan ibadat haji. Apabila disebut syair. Begitu juga ayat yang kedua, wa man yu'azzim hurumat. Siapa dia yang membesar atau mengagungkan hurumat, apa-apa yang terhormat, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka terbaik di sisi Tuhannya. Jadi hurumat itu perkara-perkara yang orang panggil yang dihormati. Yang mana kita tidak boleh mencabuli. Antaranya masjid-masjid lah. Kemudian Al-Imam Nawawi setelah membawa ayat-ayat Quran tentang sebahagian daripada perkara-perkara yang dihormati, dia fokus kepada masjid. Cuma satu maklumat lah. Abu Anas Al-Madani, Dr. Basik lah, dia baru baca kitab ni start malam. Setelah dia habis kitab Al-Wafi Syarah Arba'in, Matan Arba'in juga daripada Imam Nawawi, 73 siri. Dia baca cepat-cepat. 73 siri habis minggu lepas. Hari Khamis, hari Sabtu malam Ahad lepas. Jadi dia mula dengan kitab Al-Azkar. Jadi boleh ngaji pula lah. Kita start mula-mula. Ngaji pula setelah belajar dulu-dulu. Mana start ngaji dengan Tuan Guru Dr. Abdul Basit. Dia baru start malam. Mukaddimah kepada kitab kita baca ni. Warawaina an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buniyat. Orang panggil, orang bahasa Arab dia kata innama ni dia panggil khusus lah. Dia panggil ayat taksis, kalimah taksis. Hanya sesungguhnya, terjemah lama. Betul. Innama yakhshallaha min ibadihul ulama. Hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya al-ulama. Jadi mula-mula kita baca ni kitab lama kita kata terjemah hanya kan, bunyi nampak pelik. Rupa-rupa dia nak membandingkan, membezakan di antara sesungguhnya. Dia lain. Inna sesungguhnya saja. Innama ni lebih taksis, lebih khusus dia kata. Innama buniyat, hanya sesungguhnya dibina masjid itu ada 5 buniyat lah, dengan sesuai apa yang sesuai dibinanya. Jadi kita fahamlah masjid ni disebut dalam ayat Al-Quran surah Al-Jin wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Urusan masjid, pembinaan masjid adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna urusan berkait dengan ibadat. Ibadat mana-mana yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadat lah, mendekat daripada semaya mayanya, azannya,
Raudatul Ilminya, Tafaqquh Fiddinnya, apa-apa sajalah yang boleh membawa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Secara umum. Jadi disebut di sini tentang hadis riwayat daripada seorang sahabat Nabi. Ustaz sebut sikitlah nama dia, mungkin kita aja dengar. Biasa kita dengar Abu Hurairah, biasa kita dengar Anas bin Malik, Aisyah apa. Buraidah ni Buraidah Al-Husayb nama. Mungkin kita tanya Buraidah mana? Buraidah Al-Husayb yang sahabat Nabi ni. Dia memeluk Islam ketika mana Nabi SAW berhijrah. Agak lewatlah. Nabi berhijrah pun baru dia masuk Islam. Cuma dia ada keistimewaan dari sudut dia pembawa bendera perang. Kalau kita Google carilah kita mengenai dia adalah pembawa bendera liwat, dia panggil liwa'u, bukan liwa'u, bendera perang kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Itu dah. Dia muqatil lah, dia pejuang. Tapi dia meriwayat hadis daripada Nabi ada 150 hadis. 150 hadis. Itu Buraidah. Jadi fungsi masjid, dia menjelaskan tentang fungsi masjid yang mana dibina masjid itu lima buniyat lahu, sesuai baginya. Wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rab alladhi bala fil masjid inna hadhihi al masajid la tasluh li shay'in min hadha al bawl wala al qazr innama hiya li zikrillahi ta'ala wa qiraatil Quran. Ini sebahagian daripada fungsi masjid yang disebut dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat Anas ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada al-A'rabi. A'rabi ni orang Badui. Orang Badui ketika mana dia masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni masyhur dalam kitab fiqh berkaitan menyucikan ataupun membasuh kencing. Membasuh kencing, tempat yang kena kencing. Jadi hadis ni dikategorikan sebagai hadis yang sangat masyhur dalam fiqh. Di mana seorang A'rabi, dia mari, orang kampung, mari ke bandar, ke Madinah, bala fil masjid. Dia masuk dalam masjid Nabi, orang ada, bukan orang tak ada. Dia masuk cari bucu masjid. Masjid ni maknanya qati'ah minal masjid, satu tempat lah. Bukan rata-rata, satu tempat. Dalam riwayat hadis, sahabat Nabi nak pergi lari ataupun nak pergi tegur lah, dia start dah kecing. Maka Nabi kata jangan pergi. Dia qada hajat dulu. Tebal-tebal pergi, takutnya lari leceh habis kosel. Jadi setepat tu dah. Sebab tu Nabi larang sahabat dia pergi tegur, pergi tarik ke lagu mana, larang. Nabi kata biar dia habis hajat dia dulu. Dah habis hajat dia. Kalau tebal-tebal pergi tegur ataupun dihambak dia, nanti dah habis rata nak pulak. Jadi lepas tu Nabi suruh ambil dalwun minal ma'. Ada kitab fiqh sebut, hadis tu urai fiqh, ambil air kemudian sabba, cucu. Cucu air atas tu. Kita kena ingatlah masjid Nabi ni dalam keadaan berpasir lah pada masa itu, bukan masjid dalam keadaan lantai mozaik pada kita hari ni. Jadi Arab bintah macam mana ni, berkali dia buat tandah belakang, mari bandar, nampak bangunnya tepat ni, jadi buat tandah. Inna hadhil masajid. Setelah selesai belakang, Nabi beritahu kepada Arabi itu, ni masjid. Inna hadhil masajid. Kalau mu jumpa sopan ni masjid ni, la tasluh li syai'. Maka tidak boleh membuat sesuatu seperti mana kamu buat ni, kamu kencing. Hadzal bau walal qazar, membuat kotor di masjid ni. Innama hiya, ni fungsi dia sebut, antara fungsi. Innama hiya li zikrillahi ta'ala. Masjid ni adalah fungsinya adalah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya semayalah zikir, wa qiraatul Quran, dan membaca Quran padanya. Au kama, dan banyaklah riwayat-riwayat lain lagi berkaitan dengan masjid ini. Sebagaimana hadis ini disebut dalam sahih
Muslim. Maknanya sahih lah. Jadi faslun. Jadi Imam An-Nawawi memperincikan perkara-perkara yang berkait dengan masjid. Memperincikan perkara-perkara yang dilakukan ketika mana kita berada di masjid. Faslun wa yanbaghi lil jalis fil masjid an yanwi al-i'tikaf. Selayaknya, sepatutnya bagi orang yang berada di masjid, duduk di masjid, an yanwi al-i'tikaf, dia berniat i'tikaf. Dia panggil luzum. Luzum maknanya berada di suatu tempat, ataupun dipanggil al-muksu dalam bahasa Arab. Dia panggil duduk situ, niatlah i'tikaf. Niat i'tikaf ni dengan niat ibadat lah. Bukan niat mari nak tidur, niat ibadah. Walaupun sekejap ya, walaupun sekejap. Kita mari nak sembahyang ke apa, niat i'tikaf awal-awal lagi, maka sebab itulah di masjid-masjid dia ada labeling lah, ada label untuk supaya kita ingat. Label-label ni orang panggil dilalah lah, petunjuk kepada kita. Tengok, ingat. Alhamdulillah. Bagus, kadang-kadang kita tak tengok, tak ingat. Jadi baguslah orang buat label, i'tikaflah kita. Fa innahu yasihhu indana. Kata Nawawi, sesungguhnya i'tikaf itu yasihhu indana. Sah di sisi kita dalam mazhab kita, walau lam yamkutu illa lahzah, melainkan sedikit saja. Duduk sebentar saja. Lahzah ni dalam bahasa dia panggil nazratul ain, ataupun kelip tarfatul ain, kelip mata, sekilas pandang panggil, sekejap, tak kira dah. Niat, maknanya ada pahala, ada nilainya apabila kita naik masjid, walaupun kita tak sembahyang, tetapi kita duduk di situ dengan niat ibadat. Ada kata lalu pun, nanti insya-Allah lepas ada sebut. Sebab perkara ini, i'tikaf ni sunnatun bi ijma', dia adalah sunat secara ijma' ulama ahli ilmu kata sunat i'tikaf ni. Lebih lagi sunnatul muakkadah, dia jadi sunat yang diberatkan ketika mana ashril awakhir min Ramadan, ketika mana bulan Ramadan. Dia ada hadis khusus, ada hadis yang khusus untuk i'tikaf di bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan ataupun disebut sebagai 10 akhir Ramadan, itu adalah sunnah, Bal qala ba'du ashabina, sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i, yasihhu i'tikaf man dakhala al-masjid. Siapa yang masuk masjid marran, lalu saja. Walam yamkus, lalu mana sekejap lalu. Fayam bagi lil mar aidan, orang lalu saja dia niat i'tikaf. Lalu saja. Jadi niat tu diri dia memperingatkan kita kepada Allah. Dah kita niat i'tikaf tu kan lillahi ta'ala. Padahal lalu, tak ada buat apa-apa, lalu saja. Kerana apa? Liyuhassila fadilah, supaya dapat fadilah yang dikatakan i'tikaf itu. Wal afdal, ada pun yang lebih baik, duduklah sekejap, jangan lalu saja. Duduk lepas tu bangun. Duduk sekejap, nak mengambil kata duduk. Sebab asal i'tikaf ni duduk. Duduk ataupun yamkus kita sebut tadi. Duduk yamkutu. Duduk di situ. Diam di situ. Jadi lalu pun boleh dah, tapi hak afdalnya duduklah sekejap. Yaqif waqafa yaqifu waqah. Ni bahasa Arab, waqah tu dah. Waqah orang buat duduk, tempat duduk sekejap, letak punggung sekejap, thumma yamurru, nak gigil lah. Wa yambaghi lil jalis, dan sepatutnya juga sayugia juga terjemahan lama. Kita terjemah dulu sayugia. Ngaji pondok sayugia lah. Patutnya lah. Bagi orang yang duduk tadi, ayat mura bima yarahu. Dia duduk lah tu ada belakang lah. Kalau ada tengok perkara nak suruh buat benda baik, maka boleh ya'muru bil ma'ruf, buat benda baik. Apabila duduk situ juga tengok benda mungkar, dia kena tegur benda mungkar yang berlaku dalam masjid itu. Kenapa? Wa in kana al-insanu ma'muran fi ghairi masjid, benda menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran ni disuruh di luar daripada masjid, apatah lagi berlaku di dalam masjid. Sebab benda masjid ni benda banyak kena jaga, ada peraturan. Dia tak boleh buat kosong-kosong masjid ni. Kenapa? Dia kata di situ siyanatan lahu wa i'zaman wa ijlalan wa ihtiraman. Kerana nak jaga masjid itu dan mengagungkannya, memuliakannya dan menghormati masjid.
Qala ba'du ashabina man dakhala al-masjid falam yatamakkan min salati tahiyyatil masjid imma li hadatsin aw li syughlin aw nahwi. Siapa-siapa hak masuk masjid, kata apa ni, sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, siapa masuk masjid dia tak ada nak semaya tahiyatul masjid. Tadi cara buat duduk ya, tak boleh pahala duduk sekejap. Tapi kalau dah semaya silakanlah semaya. Tapi ada juga ketika tak boleh, tak ada. Kenapa? Li hadasin. Dia kerana tak ada wudu. Hadas itu dengan makna tak ada wudu, tak semayalah. Dah masuk masjid tak ada wudu, tak semaya. Ataupun li syughlin, ataupun kerana ada kerja tugasan, ataupun perkara lain lah yang berkaitan dengan segera keluar daripada masjid, yustahabbu. Ni ilmu lah kepada kita juga. Masuk tu walaupun kita tak ada semaya, walaupun kita apa-apa sahaja, maka kita sebutlah 4 kali, arba' marat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Faqad qala bihi ba'dus salaf. Ini walaupun kita tak menemui dalil, tidak disebut dalil, tetapi dia merupakan satu amalan daripada salafus salih. Sebab tu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, ni sebahagian daripada zikir. Zikir lain tak ada dah, semaya tak ada. Maka zikirlah hak yang disebut sebagai zikir yang kita sebut dah sebelum ni. Ni tasbih, tahmid, tahlil dan takbir ni merupakan orang panggil dibiasakan, sudah dibiasakan. Maka dia bacalah hak tu. Wa hadza la ba'si, tidak mengapa. Hak tu boleh dah. Boleh dah. Kenapa? Nak semaya tak ada. Dah. Ataupun kerana sibuk tadi. Maka itulah yang disebutkan. Babun. Kita cepat-cepatkan sikit. Kita dah masuk bahagian doa-doa dia ni. Ataupun perkara-perkara yang berkait dengan masjid. Undang-undang peraturan masjid. Babu inkarihi wa du'aihi ala man yanfudu dallah fil masjid au yabi'u fihi. Oleh kerana masjid ni tempat yang mulia, tempat yang agung, dia ada peraturan dia, maka dibawa oleh Al-Imam Nawawi satu bab inkari, makna menegur, ataupun doa maknanya ucapan, ataupun kata-kata terhadap orang yang mengiklankan barang-barang hilang dalam masjid, ataupun berjual beli dalam masjid. Hanya berjual beli dalam masjid. Dalam masjid maknanya start daripada muka pintu masjid alah ke dalam lah. Muka pintu masjid alah ke dalam tangga. Itu disebut kalau untuk pengumuman apa, selu-selu. Selu-selu. Dia nanti akan disebut ad-dha'i'ah, barang-barang hilang. Dhalah itu maknanya asal makna sesat. Di sini maknanya ad-dha'i'ah, barang-barang yang hilang, yang tak tahu tuan dia. Apa-apa saja. Nanti kita lihat bagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaihi fa innal masajida lam tubna li hadha. Gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendengar orang yang syududalah, mengiklankan barang-barang hilang di masjid, tak kira lah anak oci ko, tak kira lah kakak mah apa ko, dalam masjid, dengan suara lah. Apabila sebut iklan dia dengan suara, dengan notis tak apa, dengan notis tak apa. Ni yang syudu ni khusus kepada dia, sebab tu dia mengguna yang syudu. Yang syudu tu meninggikan suara, pengenasik lah. Suara tinggi fil masjid, fal yakul, maka hendaklah dia berkata, ia berkata, ia man, ia siapa yang dengar lah, la raddahallahu alaik, tidak mengembalikan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Kalau orang itu barang hilang ni, apa ada jumpa kata kita, la raddahallahu, ni pun kena beringat juga lah, pandai-pandai lah, jangan royak depan dia gitu. Kita di doa gitu, sebab tu dia guna perkataan doa selu-selu.
Allah la raddahallahu alaih, Allah tak mengembalikan kepada kamu. Semoga Allah tak mengembalikan kepada kamu sebab kamu buat suatu perkara yang mungkar di masjid. Kalau kita baca kitab Mau'izatul Mukminin, Jamaluddin Al-Qasimi, satu kitab yang diringkaskan daripada Ihya Ulumuddin, dia ada tata cara yang berada di masjid lebih umum, lebih banyak lagi disebut berkaitan dengan perkara berkaitan dengan masjid ni. Jadi antara kata-kata yang disebut oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi, la raddahallahu alaih, ini nampak macam itulah. Kenapa? Kerana ini sunnah lah, sunnah. Tapi kita pun kena pandai-pandai jugalah. Yang kita goyak depan dia sudah lalu. Ada apa-apa boleh jadi bergocoh dah. Fa innal masajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut itulah la raddahallahu alaihi. Fa innal masajid lam tubna li hadza. Seolah-olah kata ni memang sunnah dibaca macam tu sebab Nabi sebut fa innal masajid, kata Nabi, lam tubna li hadza, tidak dibina untuk jadi tempat pengumuman. Tempat pengumuman sesuatu. Jadi betul lah, nanti apabila dah jadi terbiasa, dan Nabi tak kata apa contohnya, dia akan jadi masjid ni tempat pengumuman dah lah. Tapi dalam bentuk notis yang bukan dengan yang syudu, silakan. Sebab tu ditepek, digatu anak koti. Sebab benda-benda hilang ni akan ada orang cari. Dia kaedah dia dah. Ma min saqitatin illa walaha laqitah. Satu kaedah. Ustaz pun tak pasti daripada hadis Nabi ke ataupun kata-kata ulama yang ambil daripada hadis Nabi buat kaedah. Ma min saqitatin illa walaha laqitah. Tidak ada benda jatuh melainkan ada orang pungut, ada orang ambil. Dah, orang ambil, boleh jadi ambil dia atau ambil untuk diiklankan. Gitu. Barang-barang berharga lah tu dah. Kita kata. Dan kata-kata ini juga dikatakan dalam kitab Qawaid Fiqh atau dalam kitab Asbah wa Nazair berkaitan dengan orang tua berhias. Orang tua berhias. Yang mengharamkan orang tua berhias. Orang tua pada kira tua tak ada orang nak dah. Kalau kita kira lah orang panggil istilah wallahu alam, dia istilah kering dia panggil. Tapi dalam bab setengah-setengah tu, apabila dia berhias ataupun ada orang kutip juga, daripada keadaan ni juga lah, ma min sakita, ada orang nak mutasi, ada orang nak, begitu. Jadi tak boleh juga lah nak berhias kocik-kocik kok dah. Walaupun sudah orang panggil habis lah, habis period ya, habis tempoh tu. Ni perbahasan kitab fiqh. Cuma akan ada orang dicari, akan ada orang ambil kalau jumpa. Biasanya begitu. Jadi apabila ada orang cari, tak perlu pengumuman. Buatlah notis-notis atau iklan biasa tanpa iklan menggunakan suara yang tinggi. Itulah ihtiram, menghormati masjid dia panggil. Itu salah satunya, penghormatan kepada masjid. Namun perbahasan ulama berkaitan dengan larangan ini sama ada makruh, sama ada haram. Itu sajalah. Jadi comelnya tak payah. Kalau boleh buat notis, pakai notis lah. Atau perkara yang penting sangat, baru ada. Ambil pandangan yang kedua. Kerana jumhur ulama mengatakan makruh. Makruh, dia tak molek jugalah. Kalau Syafi'iyah kita ini, Syafi'iyah Hanabalah, Hambali haram. Tapi masjid kita pengumuman. Ada pengumuman. Masjid kapal pondok tinggi kita ada pengumuman. Dah guna mikrofon. Itu sebab itulah kita kadang-kadang kita tidak boleh taksub kepada satu-satu mazhab. Jadi kadang-kadang kita nak guna mazhab lain. Jadi begitulah. Jumhur makruh. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i haram membuat pengumuman begitu. Kita tidak bicara bab fiqh. InsyaAllah kita tidak bicara bab fiqh sebab kita pun tidak mahir sangat bab fiqh. Jadi penghormatan kepada masjid lebih baik kita elakkan, sama ada dia makruh ke haram, lebih baik kita elakkan. Kita pakai notis sahaja. Wa rawaina fi sahihi Muslim aidan an Buraidah. Jumpa lagi Buraidah. Ada? Anna rajulan nashada fil masjid faqala man da'a ilayya al-jamal al-ahmar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama buniyat al-masajidu lima buniyat lah.
Ini situasi yang kedua atau peristiwa yang kedua. Yang mana seorang lelaki telah mengangkat suara di masjid mengatakan bahawa siapa dia boleh buat mari kepada dia al-jamalul ahmar. Dia hilang unta merah. Unta merah ni tak ada lah. Macam di BMW ni 7 siri ni. Masa dulu ni. Dah. Dia panggil humurun na'am. Humurun na'am ni maknanya sangat istimewa. Sangat istimewa. Berapa regalan wallahu a'lam. Dia tarah BMW Mercedes lah ni. Jadi maka apabila Nabi mendengar begitu, ni situasi yang kedua, maka Nabi kata la wajadha. Semoga kamu tidak menjumpainya. Duk nau di masjid, semoga kamu tidak menjumpainya. Innama buniyat al-masajidu lima buniyat lah. Masjid ni bukan guna untuk merayak benda tu. Itu peraturan yang ada mesti. Itu situasi yang kedua. Wa rawaina fi kitab at-Tirmizi. Dan kami meriwayatkan dalam kitab at-Tirmizi fi akhir kitab al-buyu' dalam bab jual beli an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta' fil masjid. Makna proses jual belilah. Apabila kamu tengok orang ada jual beli di masjid, faqulu, maka kamu katalah kepada mereka orang jual beli tu, la arbahullahu tijaratak wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallah faqulu la raddallahu alaih. Jadi dua situasi di sini. Satu, kamu Nabi sebutlah secara umum, kalau kamu dengar orang duk jual beli, duk melelong-lelong dalam masjid, la arbahallahu tijaratak. Itu kata-katanya. Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada perniagaan kamu. Begitu juga orang yang mengiklankan barang hilang di masjid, maka la raddallahu alaika, Allah tidak mengembalikan kamu tak jumpa. Mudah-mudahan tak jumpa lah. Itu. Jadi kait dengan awal muka pintu sehingga ke dalam masjid. Manakala daripada Imam Malik menyebutkan kalau dah kiranya benda tu berlaku di pintu luar masjid, bahagian luar masjid, mana pintu masuk masjid, dibolehkan dengan suara yang tidak keras. Nak iklan pun dengan suara yang tidak keras. Orang hilang dia akan mari, maka tunggulah pintu di bahagian luar masjid. Itulah yang disebutkan oleh ulama, iaitu Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik dia bagi cara solusi lah, bukan tak boleh melata orang cari susah, bakal awak senyap belakang. Jadi antaranya kita iklan dengan cara bertulis di muka pintu masjid ke, di notis board ke apa, sakut situ putih lah. Ataupun kalau jenis barang kemas, jangan sakut situ, sakut tidak tidak ambil dah notisnya gini barang-barang sekian, jumpa saya ke jumpa siapa gitu. Itu caranya yang terbaik dilakukan, walaupun ada kata makruh, ada kata haram, keluar daripada khilaf, itu lebih baik. Tak usah dulu lagi. Tak usah dulu. Kenapa? Menjaga kehormatan masjid, ataupun cari yang lebih baiklah yang kita boleh fikirkan. Babu du'aihi ala man yanshudu ad-dhalah fil masjid. Man yanshudu fil masjid syi'ran laysa fihi madhun lil Islam wala tazhid wala hasra ala makarimil akhlaqi wa nahwi zalik. Panjang tajuk dia, iaitu sambungan lagi berkaitan dengan bacaan atau kata-kata atau ucapan yang dilakukan oleh seseorang apabila mendengar orang mengiklankan ataupun orang yang menyanyi di masjid ataupun apa-apa saja. Syi'ran ni dibuat secara umum, nyanyilah, bersyair. Bab syair sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita dalam sejarah Arab jahiliyah, syair adalah merupakan orang panggil budaya sastra yang sangat hebat.
Dia panggil syi'ran wa nasran. Prosar, syair dan prosa. Prosa ni bentuk khutbah. Semasa dulu memang Mekah sebelum daripada Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, merupakan satu tempat orang melaung-laungkan. Dan Kaabah tu sendiri dijadikan tempat tempat sakut. Dia panggil al-mu'allaqat, syair-syair yang hebat. Dalam buku tingkatan Ustaz Nazri dengan Ustaz Mazri ngajar, dia ada, tak ingat ni semester 3 ke, bercara bab dengan sastra Arab. Dia ada sab'ul mu'allaqat, 7 syair-syair sastrawan Arab yang digantung di Kaabah. Dan medan di sekitar Mekah itu, tempat-tempat atau pasar-pasar menjadi tempat untuk bersyair, bersajak dan berkhutbah dan pidato. Jadi syair dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dilarang itu ada perinciannya, kerana Nabi pun ada penyair sendiri, iaitu Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, Nabi ada juga penyair sendiri. Jadi syair Hasan bin Sabit dia bersyair bukan seperti mana syair-syair jahiliyah lah. Syair jahiliyah dia fokus kepada 3 perkara. Antaranya dia panggil fakrun. Fakrun ni makna berbanggalah. Berbangga. Dia bangga dengan keturunan dia. Ini bagai-bagai benda-benda yang dilarang oleh baginda Nabi SAW berkaitan dengan syair. Kemudian berkaitan dengan kedudukan harta benda dia. Kenderaan dia puji, berkaitan dalam harta lah, berkait dengan harta tu bangsa dia, berkait dengan bangsa dia. Kemudian berkait dengan wanita dan harok. Dia sebut itu syair-syair jahiliyah. Sebab itulah ada satu surah dalam Al-Quran berkait dengan syuara. Sebab dia syuara ni dia panggil al-ghawun. Ni puak-puak melampaui dalam berkata-kata. Dalam berkata-kata ni itu. Jadi disebut syair ni mana-mana. Sebab tu dia sebut panjang tajuk dia tu. Syair-syair tu lagu mana? Kalau jenis nasyid, ucapan subhanallah, apa-apa, okeylah. Itu sebab ada nilai untuk orang panggil nilai agama. Tapi di sini syair macam mana? Laisa fi, tidak ada padanya madhun lil Islam. Tak ada puji agama, tidak menyuruh orang zuhud, tidak menyuruh kepada makarimul akhlak yang mulia. Jadi faham-faham dirilah. Jadi nak main nyanyi kau gapo dalam masjid ni, kena tengok keadaan. Dia ada ucapan tak ada masalah. Zaman jahiliyah sendiri, Nabi SAW sebelum jadi Nabi ketika muda lagi, dia sangat suka mendengar. Tapi syair Nabi tak dengar, khutbah. Disebut dalam sejarah, Nabi suka dengar khutbah. Khutbah di Suq Ukas antaranya. Dalam tak pastilah tingkatan itu ada ke tak lagi. Dulu masa kita ngaji sekolah, dulu ada. Ingat lagi Ustaz Mak. Ustaz Mak. Ustaz Mak tak ingat dah nama. Dia awal masuk kelas, dia suruh berdiri dulu. Suruh berdiri dulu, kemudian baru duduk. Mengapa khutbah ataupun mengapa syair Arab. Jadi antaranya hak Nabi suka khutbah Arab, iaitu disuungkap oleh Qus bin Sa'idah al-Iyadi. Kita pakhla ni ingat. Kerana mengapa dia kata ni dulu. Ayuhan nas isma'u wa man asya mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin laylun dajun wa naharun sajun wa sama'un zatu abraj wa nujumun tazhar wa biharun tazhar wa inna fis sama'i la khabara wa inna fil ardi la ibara. Tu bagai-bagai tu benda-benda tu dia ada memperingatkan kepada Tuhan, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas isma'u wa'u, wahai manusia dengar dan sedarlah. Isma'u wa'u, sedarlah. Lagi itu tak termasuk dalam ni. Kalau nyanyi kau gapo yang syair ataupun ucapan lah yang memperingatkan kepada Allah, tidak termasuk dalam larangan. Jadi hak ni hak yang dilarang. Warawaina fi kitabi Ibnu Sunni. Walaupun hadis ni dhaif,
Riwayat Ibn Sunni an Thauban. Ni kita tepuk tak dengar lagi nama dia, Thauban. Thauban, tak ada lagi sebut setakat ini. Thauban ni nama asal dia Thauban bin Bajdad. Tapi dia lebih dikenali dengan Thaubanun Nabawi. Thaubanun An-Nabawi. Ni istimewa dia. Sebab dia merupakan hamba yang telah dibeli oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibebaskan. Dia dibebaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu panggilan kepada dia Thauban An-Nabawi. Panggilan kepada dia. Baguslah tu deh. Ada sandaran dia panggil. Nama dia dengan Nabi, Thaubanun Nabawi. وروينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه ينشد baca tadi dah, yunshidu bagi istilah tadi atas anda tajuk syi'ran fil masjid faqulu lahu faddallahu faka thalatha marrat. Ni nampak ganas sikit riwayat ni. Maknanya dengar orang duk menyanyi di masjid atau mengalunkan syair tadilah yang kita sebut tadi, yang tidak ada puji Islam, tidak ada menyuruh kepada kemurnian akhlak tadi. Dapat kita kata faqulu lahu faddallahu faka, semoga Allah mengoyak mulutmu 3 kali. Hadisnya dhaif, disebut sebagai dhaif. Dia bukan maudhu', dhaif saja. Jadi selu-selu lah kalau kita nak kata tapi tak jumpa je ni orang. Jadi apabila ada maknanya peraturan dalam masjid. Habis dah kita bahagian itu peraturan-peraturan yang disebut. Tapi masih lagi di bawah masjid berkaitan dengan azan pula. Azan. Babu fadilatil azan. Rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu an-nas ma fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu, rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Jadi ini satu perbincangan berkaitan dengan kelebihan azan. Azan ni tak boleh berlaku seorang lah. Kalau tu masjid tu seorang lah. Pakat nak azan, tengok ada lebih. Nak azan ada kelebihan. Jadi kadang-kadang azan ni pun tolak sebenarnya. Mula. Aku kamu dulu lah. Azan ni sebenarnya tolak. Tapi kelebihannya sangat istimewa. Azan maknanya zikir. Dia tu zikir. Kita tak situ dulu. Pertama dia zikir. Dan zikir dia ni zikir yang sangat istimewa. Dia panggil nida'ut tauhid. Seruan tauhid. Sebab tu. Cuma dia ada fungsi dia. Tali azal konsep-konsep. Sementara kau ada kelebihan tak? Duduk semata azal. Lepas tu azal. Dia ada time dia. Lil'i'lami bidukhuli waqtin. Bidukhuli waqtin. Waktu apa? As-salat al-mafrudah. Iaitu waktu solat fardu sebagaimana disebut dalam kitab fiqh manhaji. Itu dia ada waktu dia, bukan kita pergi azan saja-saja belakang rumah dia jadi zikir biasalah. Dia tak boleh panggil orang sembahyang dah duduk testingnya azan ke. Dia ada waktu dia. Ada waktu dia yang dikata fadilat tadi. Lau lam ya'lamun nas, lau ya'lamu, sekiranya orang tahu. Kita ni lah tahu berapa 2 kali Nabi sebut di sini. Pertama an-nida', iaitu seruan azan lah. Was-saffil awal, dan sof pertama. Tahu kelebihan 2 perkara ni, kalau boleh nak buat ada berebut, maka kena ngundi. Maka nak pergi masuk ngundi kata. Itu maksudnya. Nak masuk ngundi kata, nak azan juga. Kalau kena ngundi aku nak ngundi juga. Kenapa? Kerana ada lebih kepada seruan azan itu, dan ada lebih kepada sof yang pertama. Sof pertama ni kalau kita sempat untuk kita duduk itu, jangan buka orang lah. Dia tak ada orang panggil kita kata awit demo lah. Padahal ada tempat kita dah. Pada tempat kita dah kita buka orang. Sebab ni kalau masuk dalam kaedah fiqh dia sebut apa dia? Al-itharu bil qurabi makruhum
wa fi ghairiha mahbub. Tok Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari pun biasa buat contoh ni. Misalnya kita dua perkara berkaitan kita nak mendahulukan orang lain. Dia sebut contoh dia lah, contoh lain banyak lagi lah. Dia mementingkan orang lain ni banyak sebenarnya, dan sangat dimuliakan, mementingkan orang lain. Tapi dalam bab ibadat tidak boleh. Maksudnya kita duduk di saf pertama dah, lepas tu kita nak beri kat orang lain pula saf kita. Kita biarlah dia aku duduk belakang, mungkin duduk kaki tak aku. Ini adalah makruh. Begitu juga kita ada air untuk buat minum. Kalau buat minum, elok kita beri kat orang lain. Maknanya mementingkan orang lain dalam bab minum, okey. Tapi kalau air tu untuk ambil air semaya, ada banyak ni lah. Untuk ambil air semaya aku, maka makruh kita beri kat orang lain. Itu dia panggil al-itharu bil qurabi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Mementingkan orang lain dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah adalah makruh, wa fi ghairiha, dan dalam perkara yang selain daripada itu mahbub. Sebab apa? Ada istimewa dua perkara yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'u at-ta'zin. Hadis muttafaqun alaih. Kedudukan dia sangat itulah riwayat Bukhari Muslim. Apabila diseru untuk semaya, maknanya ini azan lah, maka adbara, membelakangi oleh syaitan, lari. Disebut oleh itu, orang panggil syaitan lari, membelakangi, larilah syaitan itu. Dan ketika lari itu walahu durat, dia dalam keadaan terkentuk-kentuk. Lagu mana kita tak nak kata lah. Kata bunyi di kita, dia duduk tempat lain, apa dia, cara lain, ala lain, maka tak tahu. Cuma disebut oleh Nabi, kita terimalah disebut bahawa dia terkentuk-kentuk. Nak perut ke lagu mana lagi. Hatta, sebab tu dia kata wallahu'alam, dia kita tandah kau macam mana. Tak, orang masa azal kita tandah wallahu'alam. Disebut sini dia terketuk-ketuk apabila dengar azan. Itu merupakan apa orang panggil, dia macam tiap kali dengar azan, begitulah keadaan syaitan. Dia tak senang duduk lah. Dah. Hatta la yasma'u ta'zin. Tak dengar dia orang azan. Lagi dia tidak pergi. Kita kena dengar. Kita kena dengar azan, dan kita ada jawabnya lagi azan. Kita ada jawabnya lagi azan. Disebut lepas ni. Babu sifatil azan, bab 25, babu sifatil iqamah. Dan bab bagaimana orang mendengar azan, bab yang ke-27. 25, 26, 27 itu cara bab azan. Sebab azan ni benda besar. Benda yang besar. Kita nampak gitu je ni. Nampak orang sebut 5 kali sehari semalam. Dah. 5 kali sehari semalam ketika mana solat fardu. Solat fardu. Untuk solat fardu lah. Maka di situ dia telah orang panggil seolah-olah orang panggil menghina syaitan lah. Menghina syaitan. Menyebabkan dia dalam keadaan begitu. Menyebabkan syaitan ni lari dengan terkentuk-kentuk. Disebut oleh baginda Nabi dalam hadis yang sahih. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ni kelebihan orang azan. Sebab tu berebut-berebut lah. Kalau nak azan silakanlah azan. Ni anak-anak rumah tu pun mitah. Oh sakit tekuk lah, itulah suruh azan. Pasti azan. Kita baca sikit dia lagi ni. Ni kelebihan azan, ni kelebihan azan. Balasah pun tak apalah, azan lah. Orang mari tak mari suku pasar, azan dulu. Azan dulu. Jadi al-muazzinuna, kata Nabi, hadis riwayat Muawiyah. Muawiyah, kita tak sebut lagi sebelum ni, dia Muawiyah bin Sakhr. Sakhr tu nama kepada Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, merupakan orang yang mula-mula sekali khalifah bagi kerajaan Bani Umayyah. Telah berlaku peristiwa tahkim setelah kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin jatuh ataupun habis, maka kerajaan Bani Umayyah mengambil alih di bawah Muawiyah, kemudian Yazid, apa seterusnya lah. Dia adalah merupakan katib wahyu Nabi. Dia juga salah seorang daripada penulis wahyu Nabi, anut kepada Abu Sufyan ini. Masuk dia dulu Islam daripada ayah dia.
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar al-muazzinuna, orang-orang yang azan ini, atwalun nasi a'naqan, yang paling panjang tekuk dia pada hari kiamat. Kalau dengar ke budak-budak tafsir panjang tekuk pula hari kiamat. Jadi kita pertama, sesuatu bahasa ni yang ungkap ni kadang-kadang dia bukan hakiki. Kadang-kadang dia menggunakan kinayah. Kalau panjang dia nampak macam zirafah. Tekuk gitu hari kiamat. Wallahu a'lam hakiki. Di kalangan para ulama sebut nak rakyat comel, bukan panjang lagu tu. Molek. Ataupun dia kinayah. Kinayah ni bahasa sindiran. Sebagaimana budak-budak ngaji bahasa Arab. Tak ada lah ni. Dia kata, tahulah tak si sukata baru. Kalau dia kata pak dulu, pak dengan lima dulu dia ada kinayah. Masa sukata ngajar dulu tak ada dah. Dia dibuang daripada sukatan. Dia panggil kinayah. Kinayah an sifat, kinayah an mausuf. Dia panggil. Ada kinayah ni. Panggilan. Ataupun kinayah kepada orang lah. Sindiran. Payah nak ayat. Ba'idah mahwal qarti contohnya. Dia guna untuk perempuan yang berleher jinjang apa ni? Kok tinggi. Ba'idah mahwal qarti. Perempuan itu jauh jarak anting-anting dengan bahu dia ni. Bahagian bahu dia. Maknanya tinggi dekat dia. Tidak keluk lah. Jadi orang comel lah. Itu dia kata kayak kau budak-budak panjang tekuk ni. Bukan panjang awak tengok macam zerapah tu. Ni boleh nak ayat molek. Jadi orang azan ini, orang azan orang azan muazzin ni, tukar azan atau bilal lah. Panggil tok bilal sebab bilal ni rasanya dia nama tapi jadi jenama. Bilal nama jadi jenama. Jadi dia ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi dia atwalun nasi'un a'naqan. Makna comel lah, comel pada dia. Jadi makna seterusnya wallahu alam lah apa maksudnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini kita telah terjemah makna dia, nama dia sebelum ni. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun. Ustaz ni kitab ni jatuh gugur perkataan. Wala insun kalau rujuk dalam terjemahan pun ada. Kitab ustaz ni gugur wala insun. Wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Dari riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada, tidak mendengar sejauh mana bunyi suara muazzin itu, jinnun, tidak dengar oleh jin dan apa manusia atau apa-apa sahaja. Atau apa-apa sahaja ni termasuk ada telinga, tak ada telinga, kata para ulama. Maknanya diberi pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesuatu ni lafaz umum. Dia panggil ataful ami 'alal khas. Jin itu khas. Manusia tu khas. Wala syai' dan sesuatu maknanya umum. Jadi liya'um maknanya umum untuk apa-apa saja. Haiwan kau dengar, ataupun jamat, batu pun dengar. Ini kita kata apa pula? Itu disebut oleh para ulama. Kenapa? Pentingnya suara azan jauh mana dia pergi, didengari oleh apa-apa saja. Syahidalahu yaumal qiyamah. Benda-benda tu jin ke, manusia ke, batu-batu ke, haiwan ke, dia menjadi saksi di hari akhirat kepada muazzin tadi. Katanya syarih, orang yang mensyarah kitab ni kata bilisanil qail. Dia diberi bercakap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak mustahil lah. Sebab disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tangan, kaki, boleh kecek lah kau. Kita atas muka bumi, kat mulut ya kecek ni. Beri saksi. Lagu mana? Wallahu a'lam. Benda di akhirat kita tak nak royak. Tapi disebut bilisanil qail, maknanya dia boleh berkata-kata, bercakap. Kita ni dari sudut sains yang mempunyai fungsi seperti mana ada orang panggil dalam tekuk kita ni gitu gini. Kadang-kadang ada mulut, tak boleh kecek pun tolong. Tak, juga. Ayat kata gitu. Sebab tu ada suara deras, suara kasar, kata berkait dengan benda yang ada dalam tekuk kita ni. Tidak gitu. Ni ada cerita ni. Ada tok tua dengan nanti. Kita lah pagi-pagi ni tu.
tua dengan natu. Tua ni dia allergic benar dengan natu ustaz. Natu hok ngajak agama lah, guru agama. Dia sangat suka menantu dia hok doktor. Orang ngaji saya, dia boleh berbangga lah. Kalau natu hok doktor kelik ke, habis kara dia sembelih. Cerita ni wallahu a'lam. Jangan jadi berlaku gitu kita. Ada rupa yang berlaku. Dah, yang sembelih hok mana saya tu natu doktor kelik. Jadi dia buat testing kepada menatu. Cerita benar wallahu a'lam. Jadi kedua-dua ada, hak ustaz, hak guru agama ni pun ada, hak doktor pun ada. Jadi tanyalah. Jadi balik dua-dua ni ayuh melih hasa, dia kata melih hasa. Dia melih hasa. Hasa ni seorang kuat dia kata. Seorang kuat. Dia tanya ustaz tu sebab apa hasa seorang kuat? Kata ustaz tu wallahu alam, tak tahulah, Allah bagi dia lagu tu seorang kuat. Dia dah lalu jawab lagu tu dia. Pendek jawapan wallahu alam. Jadi tanya doktor pula, doktor kata sebabnya lohong dia. Batai tekak dia tu gitu, sebab tu suara dia kuat panjang. Ustaz dia kata, cakap lohong katak kecil, tak ada lohong-lohong bunyi kuat apa tu tu. Tak ada lohong-lohong gabar kan. Pendek ketak ya. Antara body tubuh dengan kepala tu sekali dah. Yang bunyi kuat apa tu lah. Cakap kelohong. Dia kata. Jadi gitu. Jadi rakyat selu-selu dia tak rakyat depan tua dia. Jadi masih lagi jaga adat lah. Rakyat paling belakang lah. Katak bunyi kuat tu. Justilah. Wallahu'alam. Cerita sikit lah pagi ni dah. Cerita sikit pagi ni. Jadi gitulah. Waqtalafa dia. Sebab apa? Sebab apa istimewanya orang azan ni. Pakat suruh lah azan. Tapi janganlah berlomba nak berebut azan pula ni. Balas berebut azan pula. Gitu. Sebabnya antara yang paling istimewa disebut oleh para ulama, dia mengangkat suara tauhid yang menjadi orang panggil syiar agama pada setiap hari. Syiaru at-tauhid, yarfa'u nida at-tauhid, dia panggil setiap hari. Dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang apa? Tentang orang azan ini, orang muazzin ini. Orang yang azan ini banyak kelebihan dalam hadis-hadis yang lain. Antara pertama sekali sebut tadi, yarfa'u nida at-tauhid, dia mengangkat suara melaungkan kalimah tauhid. Kalau tak bunyi dia, tak ada lah. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada situasi kita hari ini, dulu kita tak tahu. Seorang sahabat lama dah ni, beberapa tahun lepas, dia menghantar satu kepada kita, kepada ustaz dirilah, di Masjid Taman Pemuda tu. Kita pun dah tahu mula-mula. Dia hantar satu video lah berkaitan dengan azan di seluruh dunia. Sebenarnya azan ni tak putus setiap hari, setiap saat, setiap ketika. Dia sentiasa bersambung-sambung, bermula di Indonesia dia sebut. Dia dalam video tu. Klik, lak pagi pukul berapa di Indonesia tu, tak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia klik sama. Habis hujung tu sambung negeri tu, sambung negeri tu, sambung negeri tu. Sampailah tambah-tambah umat Islam ada sampai ke Eropah, Amerika Selatan, apa semua sekali. Dia klik sama-sama. Lepas tu Malaysia pergi mari, kau Jepun, kau mana, pergi ke India, pergi ke negara Arab, pergi ke England, pusing mari. Seluruh dunia tu bersambung. Nak boleh ke habis dalam tempoh kalau orang azan panjang tak? Dia bersambung sama. Setiap hari begitu azan. Inilah laungan yang kata orang ahli sains pula dia, orang panggil gelombang bumi tu. Kita tak kerti lah, bahagian sains. Maknanya laungan itu sentiasa berputar-putar setiap hari. Berputar-putar. Itu istimewanya. Itu istimewa. Sebab tu dia dalam sini dia akan dibandingkan nanti dengan orang mana lebih muazzin dengan jadi tu iman. Mana lebih azan dengan tu iman. Nanti insya-Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Waqtalafa ashabuna fil azani wal imamati ayyuhuma afdal. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna minhum jahilna wa zakkirna minhum ma nasina.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل آمين. الله. آمين. نعم. كنت تقبل يا كريم.